Hi, Assalamualaikum everyone. This Hey Ladies Podcast. Okay. Kenapa kita orang panggil Hey Ladies? Sebab kita orang punya podcast akan membincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Okay, so sebelum saya beritahu kita orang punya topik yang akan dibincangkan pada hari ini, jomlah kita kenal dengan panel-panel yang akan berkongsi pendapat diorang dengan kita. The first and the only Fatin Zuhaili in this world. Hi Fazu. Hi guys. Welcome to our podcast. Hi, thank you Fazu. And of course, bukan Fazu seorang je kawan-kawan. Mestilah ada lagi seorang. Tak lain tak bukan Intan. Hai Intan. Hai. Intan, kenapa malu-malu? Selalu Intan tak macam ni pun. Oh, mana ada malu. Tak malu pun. Intan, nak kena pukul. Okay guys, dah kenal kan kita punya panelis yang akan share diorang punya pendapat tentang topik yang akan dibincangkan. Okay, first sebelum kita beralih pada topik, saya nak cakap lah kan, sekarang ni dunia sekarang rasa pelbagai dihujani dengan pelbagai isu dan kes. Kes sekarang ni tentang topik yang sangat panas yang sedang hangat diperkatakan ialah tentang keselamatan wanita. So, hari ini kita akan bincangkan tentang keselamatan wanita dalam topik wanita juga manusia. Okay, jadi sebelum kita beralih kan ke panel-panel kita untuk bagi dapat, sukalah untuk saya share sikit kan. Like sekarang ni banyak sangat kes-kes yang kita dengar. Okay, dalam Malaysia sekarang pun kita cakap, kita tahu kan kes-kes yang melibatkan perempuan. Ada je hari tu yang baru pasal pegawai yang hisap jari pekerja wanita tu, like that's Mesti tak ada jari orang lain dia nak hisap kan? Geng, ada jari sendiri, hisap lah jari sendiri geng. Kenapa nak hisap jari orang? Like, kenapa pun takut geng. Yes, betul. Nyawa time tu. Tak apa pasal. Tu dia, Astaghfirullahalazim. Minta maaf lah kan. Okay, tapi bukan saja, sebelum ni pun ada juga banyak kes-kes yang melibatkan tentang perempuan yang diganggu secara seksual. Sama ada di tempat kerja atau tempat awam. Tapi pendedahan dan exposure masyarakat tentang isu-isu ni di Malaysia lah kan, saya cakap masih lagi rendah lah berbanding negara-negara luar, walaupun negara-negara luar juga berhadapan dengan masalah yang sama. Jadi saya nak tanya dulu lah dekat Fazu kan, apa pendapat Fazu? Kenapa sekarang ni kita ni mudah sangat nak keluar pergi mana-mana, kita mesti akan rasa insecure, kita akan mudah rasa takut untuk keluar bersendirian terutamanya. Kenapa Fazu jadi macam tu? Boleh tak Fazu share sikit? Boleh, okey, pada pendapat saya lah. Okey, benda ni terjadi sebab kurangnya kesedaran dalam masyarakat. Okey, sebagai contoh, okey, kalau kita cakap keselamatan perempuan ni, dia bukan melibatkan hanya golongan perempuan saja, okey. Dia melibatkan semua masyarakat, tak kira lah lelaki ke, perempuan ke, tak kira kaum, mana-mana pun semua sama je. Okey, lepas tu macam contoh, kalau perempuan keluar, lepas tu tiba-tiba kena kacau. Kena kacau dengan contoh macam geng-geng rempit ke apa kan, dekat tempat. Dan orang yang ada di persekitaran tu sepatutnya membantulah perempuan tu, sebab perempuan tu seorang-seorang. So mungkin dia tak mampu untuk melawan laki-laki yang ramai tu. Jadi apa yang kita dapat tengok dekat Malaysia ni, benda ni dia kurang kesedaran. Selalunya bila jadi macam tu kat tempat awam, banyak orang yang akan buat tak tahu dan buat hal sendiri saja, sampailah dia rasa macam benda tu teruk, and then lepas tu baru orang tolong. Padahal bila dah start kita tengok orang tu dah tak selesa, patut kita dah patut ada kat situ dan tolong perempuan tu. Macam betul tak Fazu? Like orang dah lah tak tolong. The worst part is
zaman sekarang kan viral. Like instead Hmm. of tolong orang tu orang tu buka phone dia rakam like macam benda tu Dia rakam. sepatutnya Betul? sepatutnya daripada rakam better pergi tolong orang yang perlukan pertolongan tu. Yes. Tapi itulah, Tangkap orang tu. kita sekarang ni Tolonglah manggil orang ke. kan. Betul? So Ataupun intent family rasa ke. macam mana pasti. Kan? Betul? Saya setuju apa yang semua Fazu cakap. Then saya akan menambah lagi pendapat saya. Pada pendapat saya, dia semua bergantung kepada mentaliti masyarakat. Okay. Macam orang, macam sekeliling kita kan, macam kalau perempuan kena tu mesti sebab perempuan tu punya pakaian yang menggaya itu. Betul. Mesti sebab perempuan tu lah yang salah, sebab siapa suruh seorang-seorang jalan dekat kawasan gelap. Kan? Dan Kenapa nak salahkan perempuan tu sedangkan perempuan tu diganggu, bukannya dia yang mengganggu. betul. Orang Padahal ada je yang jenis tutup aurat, purdah semua, ada je yang kena ganggu. So pemakaian tu tidak menjadi satu masalah bagi perempuan. Betul tak? Betul. Macam apa yang Intan cakap ni kan, saya boleh relate lah. Like sebelum ni bila jadi isu pasal perempuan dirogol kan, perempuan dijadikan bahan seksual, mesti akan ada manusia-manusia yang kurang cerdik akal dia yang akan cakap, padan muka, siapa suruh pakai baju tak cukup kain? Padan muka, kenapa jadi sorang-sorang? Like macam tu. And tak silap saya dekat Twitter ada orang dia share daripada sumber mana tak, saya tak ingat. Tapi dia share pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita sewaktu mereka dirogol. Ada pameran pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita yang pernah dirogol oleh pesalah-pesalah yang ditangkap tu. Like pakaian-pakaian tu bukannya pakaian yang provokatif pun. Like okay, ada juga budak kecil pun dirogol. So salah budak tu ke? Tidur ke? Budak tu pakai seksi. Pada muka budak tu pakai diapers je. Lepas tu pada muka kena rogol. Macam tu. Kambing pun kena rogol, kau rasa? Betul. Ya, betul Fazul. So saya tak faham kenapa orang suka salahkan mangsa daripada lihat salah yang dilakukan oleh pemangsa. Betul. Macam So isu ni dekat dekat Twitter. Dekat Twitter ada orang kongsi, dekat Telegram ada group yang ada orang share gambar-gambar. Okay, first ada satu group tu dia orang share perempuan yang pakai telekung. Dia pun ambil lah dekat Instagram, Insta famous ke apa kan. Yang pakai telekung, yang pakai berjubah, yang bernikab. Okay, itu satu group. Satu group lagi, group khas untuk gambar-gambar ibu mengandung je. Ibu mengandung. Takut betul dengan dunia sekarang ni. Kau pakai apa pun. Tu nak salahkan lagi ke mangsa-mangsa yang dijadikan bahan pemuas nafsu oleh mereka-mereka yang kurang cerdik akal ni. Kambing pun diorang boleh bernafsu. Macam mana lah zaman sekarang. Kan. Tapi basically terima kasih lah untuk pendedahan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang bertauliah kan, badan-badan yang terlibat bagi macam pakaian yang pernah diguna pakai waktu mangsa yang sewaktu dirogol, dan juga perkongsian mereka yang bahawa binatang pun dijadikan bahan pemuas nafsu. And nampaklah sekarang masyarakat kita sekarang ni agak mendapat pendedahan yang lebih lah, dan banyak dah yang terdidik daripada pendedahan tersebut kan. Tapi tak dapat dinafikan masih lagi banyak orang-orang yang tak berfikiran cetek akal, ataupun kita boleh bahasakan terus dia tak ada akal, sebab kat mana macam mana sekalipun kau kongsi lah banyak mana sekalipun, still akan ada juga perdebatan yang salahkan perempuan. Sama je.
Okay, so lepas kita dah kongsi ni kan, kenapa jadi macam ni apa semua tu kan, adalah dah cakap pasal viral itu ini. So rasanya kita bolehlah kot nak dengar pendapat Fazu dan Intan tentang cara macam mana kita nak bagi perempuan-perempuan sekarang ni, especially in Malaysia, untuk rasa lebih confident, untuk rasa lebih selamat keluar di luar sana, sama ada berseorangan ataupun berdua sahaja bersama kawan-kawan perempuan tanpa ada penglibatan lelaki-lelaki. So Intan maybe boleh share. Okay. Saya rasa macam ni lah. Saya pernah terbaca dekat Twitter yang cara-cara perempuan boleh untuk apa nama dia? Untuk melindung diri dia sendiri. Okay, sekarang kan ada online shopping kan, Shopee semua kan, Lazada. Dekat Shopee tu banyak jual macam spray spray ladi hitam lah, spray cili. Pepper spray. Pepper spray lah. Macam-macam lagi, ada payung yang sekali dia ada macam tempat besi panjang untuk pukul tu ke? Dia ada jual juga. So apa salahnya kita sebagai seorang perempuan untuk mengeluarkan sedikit wang untuk membeli alat untuk melindung diri kita sendiri, bukan melindungi diri orang, diri kita sendiri. Kau boleh beli baju lah, handbag lah, takkanlah nak alat untuk lindung diri sendiri kau tak nak beli kan, tak mampu ke? Bagi saya itulah cara yang terbaik untuk melindung diri seorang wanita ataupun seorang perempuan yang kita boleh gunalah. Gitu. Okay Intan. So kalau macam Fazu pula macam mana? Okay, kalau bagi pendapat saya, benda ni perlu bermula daripada didikan keluarga lah. Kita boleh tengok seorang tu macam mana keluarga dia didik dia. Okay, contoh kita contoh kalau macam lelaki lah kan. Okay, macam mana family dia tu didik dia untuk menghormati wanita, untuk menghormati perempuan. Kita boleh tengok. Contohlah kalau yang macam saya cakap tadi, contoh kalau ada perempuan kena kacau, dia aware benda tu. Okay, perempuan dia nampak tak selesa, aku nak tolong dia. Contoh tiba-tiba lelaki tu mengaku mengaku dia tu abang budak tu ke apa kan. So daripada situ bagi saya didikan keluarga tu sangat penting lah. Macam tu. Lepas tu contoh kalau macam tengah naik Grab ke atau apa-apalah public transport rasa tak selesa, just call someone untuk bagi orang tahu yang kita sebenarnya tak duduk seorang-seorang, ataupun share live location dengan family ataupun kawan rapat apa, in case anything happens boleh senang contact terus. Betul? Betul macam tu. Okay. So bagi Intan dan Fazu masing-masing dah keluarkan pendapat. Okay, maybe ada orang lain yang akan rasa macam kenapa kita nak kena laburkan duit untuk beli barang keselamatan, sedangkan in the first place tak patut pun. Kita perlu jadikan dunia ni selamat sampai perempuan tak perlu pun untuk beli barang keselamatan macam tu. Tapi sebenarnya sekarang ni dalam dunia sekarang ni agak impossible untuk kita jadikan dunia ni selamat dalam jangka masa yang sangat pendek kan. Sebab kita tak boleh nak didik semua orang dalam satu masa yang sama, dan tak semua orang boleh terima pendidikan yang sama. Like kau share macam mana sekalipun, akan ada juga macam saya cakap tadi, akan ada juga manusia yang cetek akalnya yang tak boleh belajar pun benda-benda ni. Sumbatlah 1000 kismis sekalipun, still dia akan salahkan orang, dia still akan buat benda yang tak baik lah kan. So kita beli benda tu sebagai salah satu usaha untuk kita melindungi diri kita sendiri. Sebab kalau bukan kita untuk cuba untuk protect diri kita sendiri, siapa lagi kan? Sebab kita tak tahu siapa yang akan ada untuk lindungi kita. Okay, so macam Faz cakap, yang saya boleh cakap kan, itu adalah salah satu sebenarnya usaha yang perlu kita terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Sebab kita akan kena ada orang yang memulakan usaha ni untuk kita jadikan dunia ni tempat yang selamat untuk semua orang.
Okay, so semua sidang penonton yang dengar perkongsian kami, nampaknya dah sampailah penghujung ke perkongsian kami ni. Jadi terima kasih Fazul, terima kasih Intai kerana sudi untuk berkongsi bersama kami pada hari ini untuk bersama okay, untuk makan masa. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi siapa yang ada pendapat ataupun idea lain, bolehlah kongsi di ruangan komen. Okay, sehingga kita bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.